Sofia, Ya. tak tahulah nak cakap ke tak, malulah. Malu? Tak, actually I nak ajak you tengok wayang. Tengok wayang? Dah buka ke? Kamu lah Mana Sofia. boleh tengok wayang? Apa dia? Mana boleh tengok wayang? Dah buka. Dia bermula 9 September, besok. Besok Dah boleh tengok wayang. Dah boleh tengok wayang. Ya Allah, Alhamdulillah. Jadi setuju lah ni? Boleh lah. Boleh lah. Saya fikir dulu saya nak tengok teater. Nak tengok teater. Teater dah buka kan? Dah buka dah. Saya ingat awak dah tanya saya dah lengkap vaksin ke belum? Jap. Awak dah lengkap ke belum? Saya dah lengkap. Alhamdulillah, saya pun dah lengkap. Okey, bolehlah kita dah ada syarat-syarat tertentu. Betul. So boleh tengok wayang Ya, betul. Itu antara SOP yang telah pun dilonggarkan untuk fasa pemulihan negara, fasa yang pertama, fasa 1. Jadi seperti mana yang kita adakan dialog tadi tu, maksudnya bermula esok dah boleh tengok wayang tetapi kena lengkap vaksinasi. Dan juga untuk kapasiti wayang cuma 50%. Betul. Apa lagi yang dilonggarkan lagi, Sofia? Penggambaran luar dan juga dalam studio dibenarkan dengan kapasiti tertentu dan juga setentunya 2 vaksinasi lengkap. Dan seperti mana yang kita tahulah, teater, komedi, musical juga dibenarkan dengan kapasiti 30% dalam kawasan itu saja. Tapi inilah dia, walaupun dilonggarkan, alhamdulillah untuk negeri-negeri fasa 1, tapi kita kena ingat jugalah SOP perlu dijaga setiap masa. Tapi alhamdulillah untuk kelonggaran ini. Alhamdulillah. Bolehlah hilangkan stres sikit. Ya, betul kan. Memberi nafas lega lah kepada sejuta penggiat artis dan juga pekerja industri. Apapun, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hidupkan pagi anda bersama dengan saya Sofia. Saya dan Sofia di Malaysia hari ini pada hari ini. Okey, hari ini akan kami bawakan banyak sebenarnya yang akan kami bawakan, antaranya Sofia. Antara kita bawakan adalah berkenaan dengan kes dark web. So, secara khususnya kita akan bicarakan berkenaan kes pedofilia ini. Seorang pedofilia penjenayah antarabangsa warga Malaysia yang telah pun diwartakan sebagai top 10 most wanted pesalah seksual terhadap kanak-kanak. Itu yang menjadi kes yang kita akan bincangkan, bagaimana bahayanya dark web ini. Betul. Dan adakah kita sebagai ibu bapa kan, Fad, kita sedar yang anak-anak kita ni terdedah dengan bahaya ini kerana golongan inilah pedofilia di seluruh dunia ini wujudnya dark web yang boleh didapati segala bahan lucah pornografi berkenaan kanak-kanak. Betul. Apa yang kami bawakan pada hari ini sebenarnya kita nak memberikan awareness lah kepada ibu bapa untuk anda memantau pergerakan anak-anak kita, sebab sekarang ini semuanya berlaku secara PDPR. Jadi kadang-kadang anak-anak kita ni lebih pandai bahasa internet tu berbanding dengan kita. Jadi kita akan bertanyakan kepada salah seorang daripada pakar IT dan juga pakar kriminologi dan juga psikologi tentang perkara ini, nanti kita akan kupas. Betul. Keselamatan anak kita sejauh mana yang kita betul-betul cakna, dan ini golongan pedofilia yang perlu kita betul-betul was-was lah, kerana pergerakan kelakuan mereka perlu memang orang kata kalau boleh berleluasa 14 tahun tu, kita rasa ada sesuatu perkara yang perlu kita perlihatkan jugalah. Nah, selain itu kita akan juga bawakan berkenaan dengan dekorasi klasik menggunakan barangan klasik dan juga yang terpakai dalam cara lain untuk menjimatkan wang sedikit. Itu apa tu? Kat dinding tu apa namanya? Apa nama dia? Tak ingatlah. Tampi namanya. Tampi. Yes. Itulah dia. Kadang-kadang ada di antara kita yang macam tak tahu apa maknanya, Nama panggilannya. Tapi tahu benda tu untuk apa dan sebagainya kan. Tapi ini antara dekorasi yang boleh anda membuat pilihan berasaskan, berunsurkan seni bina antik lah. Kan? Barang peninggalan arwah ibu pun digunakan untuk ialah memberikan penghargaan sebagai kenangan dan sebagainya. Jadi antara sisi lain kita boleh lihat daripada kita membuang saja barang klasik yang lama ni, berkata kita mencari cara nafas baru untuk menghiasi kediaman rumah kita. Ya, betul. Okey, dan di penghujung nanti seperti biasalah di Malaysia hari ini kami akan bawakan artis dan artis kita pada hari ini kita nak bawakan sebentar nanti Yoni Boy, Zain Nakal dan juga Ashraf Nasir. Betul. Pertaruhan terbaru mereka tak sangka lah esok tengok wayang. Okey, itu yang akan kami bawakan untuk anda sepanjang 1 jam kami bisaran pada hari ini. Jadi untuk waktu ini, apa kata kita nak bercakap tentang duit pula, Sofia. Ada di antara kita yang ni lah tahulah duit RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Tapi sedangkan kita di sebalik duit itu, di belakangnya itu tersirat makna di sebalik duit itu sendiri, Sofia. Maknanya maksud macam image ataupun gambar kat belakang nota wang tu ke? Betul. Macam contohnya duit RM1, gambar belakangnya gambar wow. Jadi ianya menggambarkan kita di Malaysia ini ada permainan tradisional yang popular di Pantai Timur. Contohnya wow. Kalau RM50 pula kelapa sawit. Yes. Jadi itu antara ekonomi negara kita yang kita raikan. Jadi kita mengetahui apakah maksud di sebalik ini dan mengapa dipilih tema itu untuk orang kata print lah, untuk dicetak atas nota wang kita. Kita rasanya boleh menonton dulu apakah bingkisan dan pendapat orang ramai. Adakah kita semua mengetahui berkenaan duit mata wang Malaysia? Okey, jom kita saksikan.
Yang saya tahu ada nombor 1 ada. Memang tak ingat. Aku rasa ada apa? Burung. Burung. Saya pasti ada wow. Belakang RM1 ada wow dengan ada budak-budak. Ingat. Padahal kita main cash hari-hari tu. Apa belakang duit? Duit RM10 belakang dia ada, kalau tak silap bunga lah. Apa nama yang kat Sabah? Gambar penyu. Mungkin ada jumlah duit lah. Mungkin ada nombor, ada huruf. Apa maksud dia? Alamak. Sebab wow tu adalah permainan tradisi yang popular di Malaysia seperti di Kelantan dengan Terengganu. Bunga Repsilia tu merupakan bunga yang paling unik dalam dunia kerana tak dapat daripada negeri lain. Dan itu menunjukkan bahawa keunikan Malaysia lah sebenarnya. Mungkin melambangkan kemerdekaan tu. Pada duit kita, duit Malaysia. Mungkin dia nak menunjukkan penyu ni ada dekat Terengganu ke macam tu lah, untuk kita tahu untuk dalam kehidupan dalam laut tu. Ya, macam mana Sofia? Kalau diberikan soalan itu secara spontan, mungkin kita macam berfikirlah. Okey, bagi saya sendiri, mungkin saya akan macam terkeliru. Wow tu duit yang mana? Penyu duit yang mana? Mungkin terkelirulah. Tapi seperti mana yang kita katakan, di sebalik gambar tersebut ada makna yang tersendirilah, khususnya di Malaysia ini. Betul. Ya. Saya rasa saya akan respon seperti abang tadi lah. Alamak. Alamak. Tapi saya rasa kita tahu warna ni setentu kita boleh ialah kenal pasti dan sebagainya. Tapi makna sebenarnya mengapa gambar itu dipilih. Kita akan terus bersama dengan tetamu kita menerusi panggilan video Encik Wan Muhammad Daniel Wan Omar, Curator Galeri Numismatik, Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia untuk memperincikan tentang mata wang Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi Cik Wan Muhammad Daniel. Okey, panggil Daniel boleh Cik Daniel? Panggil Daniel saja. Okey Daniel. Okey Cik Daniel. Ramai di antara kita macam nak tahu juga. Kita tahu guna duit je. Kan kita belanjakan duit je, tapi tak tahu pula di sebalik duit itu, duit wang dan juga duit shilling itu, bagaimana untuk kita nak membuat pemilihan berdasarkan wang shilling dan juga wang kertas itu, Cik Daniel? Okey. Jadi Bank Negara Malaysia merupakan sebuah institusi yang diberikan kuasa untuk mengeluarkan mata wang di Malaysia ni. So memang kita ni sebagai sebuah pengeluar tunggal mata wang di Malaysia. Jadi pemilihan imej pada wang kertas dan duit shilling tadi ianya adalah berdasarkan kepada tema untuk setiap siri duit shilling dan wang kertas tersebut. Sebagai contoh, tema dan siri bagi keluaran wang kertas, wang kertas kita ada 4 siri yang telah dikeluarkan daripada siri pertama sampai siri keempat. So untuk siri pertama ianya bercorak geometrik. Tema dia corak geometrik. Pengeluaran wang kertas menggunakan corak geometri ini adalah selaras dengan rekaan wang kertas negara-negara pada ketika itulah. Untuk siri kedua pula, ianya bertemakan artifak kebudayaan. Di mana ianya mengetengahkan kemajuan seni bina yang melambangkan identiti negara, seperti bangunan parlimen, tugu negara dan lain-lain ilustrasi yang terdapat pada wang kertas siri kedua tersebut. Bagi siri ketiga pula, ianya bertemakan wawasan 2020, di mana siri ilustrasi ianya memaparkan ilustrasi kereta keluaran Malaysia iaitu Proton Saga. Lepas tu ada juga bangunan Menara Kuala Lumpur, KLCC, LRT dan sebagainya yang melambangkan wawasan 2020 pada ketika itu. Dan siri keempat iaitu siri yang terkini. Siri ini mempromosikan keunikan Malaysia seperti ilustrasi wang bulan, burung enggang badak dan juga bunga rafflesia. Jadi ramai yang beranggapan bunga rafflesia ni berasal daripada Sabah, tapi sebenarnya tidak. Bunga rafflesia ni sebenarnya berasal daripada negeri Perak. Ianya satu sangat unik sebab kebanyakannya bunga rafflesia ni memang kita akan temui di Sabah dan di bahagian Borneo kan. Tapi bunga rafflesia ni kita temui di negeri Perak dan dinamakan sebagai Rafflesia azlani. Itulah yang uniknya terdapat pada wang kertas siri keempat. Encik Daniel, banyak Kemudian kita tengok pada duit shilling pula, boleh ya? Silakan.
Okey, untuk duit shilling dia berbeza dengan wang kertas kita di mana duit shilling kita keluarkan dalam 3 siri sahaja. Untuk siri yang pertama, ianya bertemakan bangunan parlimen yang melambangkan kepercayaan rakyat kepada sistem demokrasi. Okey, kita memang sedia maklumlah negara kita mengamalkan sistem demokrasi kan. Jadi kita boleh lihat dengan jelas imej bangunan parlimen yang terdapat pada siri pertama duit shilling tersebut. Okey, kemudian bila kita beralih kepada siri kedua, ianya bertemakan artifak kebudayaan Malaysia di mana ia mengetengahkan artifak kebudayaan Malaysia seperti rebana ubi, gasing, congkak, tepak sirih, wang bulan dan keris semenanjung. Kalau keris semenanjung tu kita boleh lihat pada duit shilling RM1. Dulu kita ada duit shilling RM1 sekeping tu kan. Yang emas tu kan? Ya, pada imej tu ada keris semenanjung kat situ. Sebab keris di banyak jenis, tapi kita pilih keris semenanjung yang melambangkan Malaysia kat situ lah. Jadi kemudian kita beralih kepada siri ketiga pula. Untuk siri ketiga, tema dia sama dengan siri keempat wang kertas Malaysia iaitu keunikan Malaysia. Okey, dia punya maksud dia punya tema samalah kat situ. Okey. Baik. Mungkin Cik Daniel kongsikan banyak siri dan juga banyak tema. Ya, bagaimana ataupun maksud yang ingin disampaikan bagi setiap rekaan yang dikeluarkan dari masa ke masa ni, Cik Daniel? Okey, jadi maksud setiap siri yang telah dikeluarkan tu dia ada maksud wang kertas pada wang kertas dan duit shilling tu memang ada maksud-maksud yang tersirat lah. Okey, mari kita fokus kepada siri terkini wang kertas dan duit shilling iaitu siri keempat wang kertas dan siri ketiga duit shilling. Okey, siri ini diilhamkan daripada identiti dan keunikan Malaysia yang tersendiri iaitu yang sangat kaya dan sangat indah lah kita punya identiti Malaysia ni. Okey, tema ini memaparkan ekspresi tradisional yang berilhamkan seni dan kraftangan tradisional, keajaiban alam semula jadi, flora dan fauna serta ianya menunjukkan macam mana keadaan ekonomi dan tradisi negara kita. Okey, nak tahu jugalah kenapa agaknya duit ini rekaan dahulu dan juga sekarang ini berbeza. Yalah, kita tahu bahawa kena ikut peredaran zaman kan. Dan nak tahu juga siapa sebenarnya individu yang mencipta corak okey dan juga rekaan pada sesebuah nilai mata wang itu sendiri. Okey. So kalau kita telitikan balik setiap siri itu memang rekaan dia memang akan ada perbezaan daripada siri pertama, siri kedua sampailah siri keempat. Okey, pertama sekali memang ianya adalah berdasarkan kepada tema yang telah diluluskan ataupun yang telah dipersetujui lah. Okey. Tapi apa yang paling penting adalah perbezaan dari segi ciri-ciri keselamatan pada wang kertas dan duit shilling di mana Bank Negara Malaysia sentiasa mempertingkatkan ciri-ciri keselamatan apabila mengeluarkan siri baharu mata wang. Okey, kalau kita lihat pada siri pertama wang kertas. So ciri keselamatan ni adalah berbeza. Sebagai contoh kita tengok watermark ataupun bahagian tera air dalam bahasa Malaysia kita sebut. Untuk siri pertama ianya memaparkan watermark kepala harimau. Manakala siri kedua sehingga siri keempat, watermark tersebut telah digantikan dengan imej yang di-Pertuan Agong yang pertama. Okey, sama juga dengan ciri-ciri keselamatan yang lain. Sebagai contoh untuk siri yang pertama tadi, dia punya ciri keselamatan adalah lebih kurang, sangat kurang jika dibandingkan dengan siri keempat mata wang kita. Di mana sekali kita lihat pada duit RM100 kita ada lebih kurang 10 ciri-ciri keselamatan yang ada dalam mata wang tersebut. Antaranya kita panggil micro lettering, di mana kalau kita lihat dengan menggunakan kanta, kita akan nampak tulisan halus di bawah tu BNM dengan denominasi dia. Okey, seterusnya kita tengok pula pada contoh beberapa ciri keselamatan pada duit shilling pula yang telah dipertingkatkan. Okey, kalau ciri keselamatan duit shilling pada untuk siri pertama dan siri kedua ianya adalah gerigi yang terdapat pada sisi duit shilling tersebut. Tapi untuk siri ketiga ni kita telah pertingkatkan lagi. Okey, antaranya ciri keselamatan yang ada pada duit shilling 50 sen iaitu imej pendam ataupun watermark kita telah masukkan ke dalam duit shilling 50 sen ni dan juga garisan mikro ataupun micro lines. Okey, untuk melihat watermark tadi kita kena sendingkan duit shilling tersebut. Bila kita sendingkan kita akan nampak imej perkataan 50. So bila kita sendingkan. Okey, micro line tadi kita boleh lihat dengan jelas jugalah di atas permukaan duit shilling tersebut. Okey, kemudian untuk duit 5 sen dan 10 sen, okey, duit 5 sen dan 10 sen ni kita tukar dia punya material ataupun bahan untuk bahan utama untuk pembuatan duit shilling ni. Di mana sebelum ni kita gunakan bahan lain
seperti copper nickel. Okey, dan kemudian untuk siri keempat ini kita gunakan stainless steel di mana ianya mempunyai sifat magnetik. Jadi kalau kita gunakan magnet memang sini itu akan melekat. Betul. Tapi kalau cakap pasal ciri keselamatan ni Cik Daniel, macam saya sendiri, saya tak tengok duit sen-sen, saya tengok duit RM50 je kan. Sikit kan. Ya, betul. Bila kita tengok kita masih ada masa ya. Ya, kita secara ringkas saja. Ya. Okey, kita nak tanyakan sebenarnya lah daripada segi sudut pandang ini berkenaan dengan shilling dan sebagainya. Apakah maksud yang tersirat yang di antaranya saya sebagai kanak-kanak dulu, saya akan sangat tertarik tahu dengan bentuk, bila sentuh kan. Jadi mungkin maksud tersirat yang termaktub dalam satu shilling tu apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada semua? Okey, dalam menentukan rekaan dan corak yang sesuai untuk wang kertas dan duit shilling Malaysia, kita nak tengok tadi maksud tersirat tadi kan. Okey, kita lihat pada siri ketiga lah duit shilling Malaysia, yang memaparkan dia punya tema dia keunikan Malaysia. Itu kita tengok pada motif seni kraft tangan dan tradisional dan keindahan flora dan fauna negara yang menampilkan corak suluh kacang, bunga meluk, motif anyaman orang asli dan desta sigar. Okey, jadi selain daripada itu, bagi memudahkan orang kurang upaya penglihatan untuk mengenal pasti jenis nilai yang berlainan, reka bentuk sisi ataupun bahagian tepi duit shilling tersebut pun telah dipertingkatkanlah. Kerana untuk duit 5 sen, ianya mempunyai bahagian sisi yang kosong. Jadi kosong ni kita dapat identify, okay, this is duit 5 sen. Dan manakala duit 10 sen pula, dia punya saiz lebih kurang sama dengan duit 5 sen, tapi dia mempunyai gerigi halus. Jadi kita boleh rasalah dengan jelas kat situ kan. Sangat menarik. Duit 20 sen pula dia ada gerigi yang agak kasar, manakala duit 50 sen tadi dia mempunyai bulat berlekuk 9. Baik, Cik Daniel. Sebenarnya banyak seperti disebutkan tadi oleh Cik Daniel ada lekuk. Tapi kita ucapkan terima kasihlah kepada Cik Daniel kerana kesentukan masa kalau kita nak perincikannya memang kita perlukan sehari. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Wan Muhammad Daniel Wan Omar, Curator Galeri Numismatik Museum dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Okey, terima kasih Cik Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita nak berhenti berehat. Sekejap lagi nanti ini topik yang serius akan kami bawakan untuk anda berkaitan dengan kenapa kita perlu endah tentang kes pedofilia ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Ya. Sisi gelap dalam dunia teknologi, itulah definisi yang tepat bagi dark web. Dan yang pastinya dark web ini bukan seperti enjin carian yang biasa kita gunakan untuk mencari maklumat, kerana ia memerlukan beberapa kaedah tertentu untuk mengakses laman ini bagi mengelakkan segala aktiviti dikesan pihak berkuasa. Antara kegiatan haram yang dijalankan di dalam platform itu adalah seperti jual beli dadah, senjata api, mengupah penjenayah dan penggodam. Video pornografi kanak-kanak yang dimuat naik oleh golongan pedofilia juga menjadi penyumbang sebanyak 60% kandungan haram dalam pasaran gelap atas salian itu. Transaksi yang digunakan bagi aktiviti jual beli juga bukan seperti kebiasaan. Golongan ini menggunakan mata wang kripto untuk melindungi identiti mereka dan kekal anonymous. Seorang pedofilia melakukan eksploitasi terhadap kanak-kanak melalui dark web dan selepas 2 tahun menjejakinya, Aladin Lamin, warga Malaysia berusia 40 tahun, akhirnya berjaya dikesan oleh pihak berkuasa Australia. Dia disabitkan di Mahkamah Kuching, Sarawak atas kesalahan melakukan serangan seksual ke atas sekurang-kurangnya 34 kanak-kanak seawal 2 hingga 16 tahun. Tertuduh didakwa memaksa kanak-kanak menonton video pornografi dan memuat naik aktivitinya itu di dark web. Lebih mengejutkan, tertuduh telah melakukan kegiatannya tanpa dikesan selama 14 tahun dan menjadi antara 10 pesalah utama paling dikendaki di dunia.
Tangkapan dilakukan hasil kerjasama Polis Persekutuan Australia AFP, Pusat Analisis dan Laporan Transaksi Australia, Polis Queensland dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Tertuduh turut mengaku bersalah atas semua pertuduhan dan dijatuhi hukuman penjara 48 tahun serta 15 sebatan pada 17 Ogos lalu. Sekurang-kurangnya 34 kanak-kanak berusia 2 hingga 16 tahun ini yang dilaporkan. Jadi kita boleh bayangkannya tanpa bantuan AFP ataupun Polis Persekutuan Australia ini, mungkin kita melihat pedofilia ini masih berleluasa. Jadi kita memang berterima kasih kepada mereka dan inilah antara yang kita ingin bawa fokus anda supaya kita tahu apakah cara untuk kita ialah mengetahui perbuatan dan juga konten-konten yang ada di dark web ini. Betul. Setelah 2 tahun sebenarnya Polis Persekutuan Australia menjalankan intipan dan akhirnya mereka bekerjasama dengan PDRM dan akhirnya penjenayah pedofilia ini berjaya ditangkap. Okey, baik, kita nak bercakap tentang pedofilia ini, kenapa kita perlu endah dan seperti mana paparan bikisan tadi Sofia, kita dah dapat saksikan dark web itu sendiri. Okey, dark web itu sendiri sebenarnya adalah salah satu portal untuk menonjolkan kepribadian kanak-kanak tersebut, okey, untuk mereka tunjukkan apa sebenarnya maksud pedofilia tersebut. Dan maksud pedofilia ini adalah seseorang dewasa, tidak kira lelaki atau perempuan, yang mempunyai rangsangan seksual terhadap kanak-kanak. Untuk itu, Sofia, kita terus saja bersama dengan tetamu kita. Kita terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Gershina Ayu Mat Saad, pakar kriminologi dan psikologi program Sains Forensik Universiti Sains Malaysia, dan juga Encik Rizman Az-Zahari, pakar IT, untuk kita memperincikan apakah di sebalik dark web ini. Assalamualaikum. Profesor dan juga Encik Rizman. Okey, tadi kita dah dapat saksikan bikisan berkaitan dengan dark web itu. Kita nak tahulah sebenarnya kepada soalan pertama kepada Encik Rizman sendiri selaku pakar IT. Kita nak tahulah untuk dark web itu sendiri, mudah ke untuk seseorang individu kan untuk memasuki laman sesawang dark web itu sendiri, dan juga macam mana caranya untuk kita nak memantau anak-anak kita supaya mereka ini tidak melihat pornografi tersebut di dark web tersebut, dan juga untuk mengelakkan anak-anak kita daripada mereka ini juga menjadi mangsa pedofilia ini. Silakan Cik Rizman. Okey, bila kita bercakap mengenai teknologi hari ini, sebenarnya dark web dan juga deep web adalah sisi gelap berkenaan dengan teknologi. So sebenarnya kalau kita kata susah ataupun senang, kalau untuk remaja sekarang sebenarnya sangat senang untuk dia mengakses. Baik. Akses ke dalam dark web. Sebab yang memakai smartphone hari ini memang sangat mudah untuk akses kepada dark web itu sendiri. Dan dari sudut e-web, kita kena pantau juga sebenarnya. Kalau sekarang ni, kalau kita tengok dalam telefon anak kita hanya ada Google Chrome ataupun normal web browser macam Mozilla ataupun sebagainya, tak ada masalah. Tetapi untuk mengakses kepada dark web ni, dia memerlukan satu browser yang lain. Kita panggil sebagai Tor browser ataupun the onion router. Masuk ke dalam dark web itu sendiri. Dan bila kita nampak dalam telefon anak-anak ni dah mula ada macam web browser yang lain selain pada Google Chrome, Internet Explorer ataupun sebagainya, Safari untuk Apple, maksudnya ada cubaan di situ untuk masuk untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Malaysia sendiri. Because dalam Malaysia, segala tak kisahlah video lucah ataupun segala macam video lucah kanak-kanak ataupun yang dewasa ni adalah benda yang dilarang di Malaysia. Tetapi untuk anak-anak ni mengakses masuk, dia akan menggunakan satu web browser yang lain untuk main ke dalam. Baik, itu yang kita risaukannya. Saya difahamkan di UK ada satu macam kata blog daripada untuk melihat seseorang itu memasuki akses kepada dark web ini. Tapi di Malaysia setakat ini belum ada lagi. Tapi kita ingin bertanya pula kepada Dr. Gershina lah, sebagai pakar kriminologi dan juga psikologi. Kita difahamkan ini dunia yang moden, yang memang kita sukar sedikit untuk mengawal pelakuan anak-anak kita di internet dan sebagainya. Tetapi untuk seseorang stranger yang tidak dikenali, apakah modus operandi ataupun taktik manipulasi yang digunakan ke atas anak-anak ini sehingga mereka mampu akur dengan apa yang diminta oleh pesalah-pesalah seksual seperti ini, Doktor? Okey, baik. Kalau kita nak cerita perihal kelakuan seorang pedofilia ni, dia memang banyak sebenarnya. Kalau MO ni dia pelbagai. Dia ikut kepada tingkah laku pedofilia itu sendiri, sebab benda ni subjektif. Sebagai contoh, ramai yang mengatakan bahawa pedofilia ni adalah mempunyai sakit mental, tidak waras. Tapi sebenarnya dia bukan macam tu. Ramai pedofilia cuba guna alasan sakit mental ni, dia dibicarakan dalam mahkamah
Tapi tak boleh kerana pertama perbuatan dia adalah berniat, sengaja, mempunyai maklumat dan perbuatan itu didasari keputusan secara hakiki bersasarkan kanak-kanak tersebut. Dan mengatakan bahawa benda ni adalah sakit mental, luar kawalan dia, dia tak sengaja, memang tak boleh pakai. MO khususnya pelbagai juga, salah satu daripadanya adalah pancingan. Dia menggunakan cognitive distortion, penghirautan kognitif. Sebagai contoh, ini adalah untuk kebaikan anda. Pancingannya yang dibagi, saya akan bagi hadiah. Saya ni kenalan ayah, kenalan mak ayah awak okey apa dengan saya. So kaedah dia nak merapatkan diri dengan kanak-kanak tu terlalu banyak. Dia bergantung kepada kreativiti seseorang pedofilia ni, bergantung kepada sasaran mangsa yang dipilih, bergantung kepada dia punya obsession macam mana, dunia fantasi dia macam mana. Memang lah. Ya, saya setujulah pedofilia ini mereka ni waras sebenarnya sebab mereka ni boleh merancang segala perancangan itu secara teliti. Spesifik. Dan ada juga kes di mana mereka ini memakan masa beberapa tahun juga, Sofia. Kan, bukannya dalam tempoh terdekat. Contohnya seperti Aladdin yang ditangkap kan baru-baru ini. Beliau sendiri saya percaya memberikan gadget telefon bimbit, telefon pintar supaya anak-anak itu bermain video game sebenarnya pada permulaan. Dan apabila seseorang itu dah pun macam suka permainan video tersebut, mulalah beliau sendiri menjalankan modus operandi di mana menunjukkan laman-laman porno dan sebagainya. Itu antara modus operandi lah bagi kisah Aladdin ni. Nak tanya kembali kepada Encik Rizman, kita nak tahulah, kita nak selesaikan isu ini secara mungkin teknikal lah. Kita faham bahawa ibu bapa sekarang ini terpaksa melepaskan tanggungjawab ini kepada anak-anak sendiri. Kita bercakap pasal PDPR kan. Jadi saya percaya kadang-kadang anak-anak kita ni lebih pandai isu teknikal IT ni berbanding dengan ibu bapa. Kadang ibu bapa kita ni tak tahu sebenarnya berkaitan dengan IT ni sendiri. Jadi bagaimana caranya untuk ibu bapa ni nak menyelesaikan isu supaya anak-anak kita ini tidak terdedah kepada unsur-unsur kelaman sesawang seperti dark web ini sendiri, Cik Rizman? Okey, bila kita nak mengatasi masalah ni sebenarnya paling penting bila nak berlaku satu-satu PDPR ni, saya lebih sarankan ibu bapa untuk gunakan Wi-Fi daripada normal SIM card punya data. Because bila kita menggunakan Wi-Fi, sekurang-kurangnya kita masih ada control. Because kita masih boleh set di admin console apa yang boleh masuk, apa yang tak boleh masuk. Sebelum ni ramai yang sarankan, okay, why not kita masukkan macam Google Family Link whatsoever. Tapi kita faham untuk anak-anak sekarang ni kadang-kadang ibu bapa nak minta telefon anak pun susah. Nak dapatkan password anak pun susah. So apa yang boleh kita buat adalah bila kita connectkan telefon anak ke dalam Wi-Fi, okey, adik, abang nak pakai untuk PDPR apa telefon boleh pakai kepada Wi-Fi di rumah sebab lebih laju atau sebagainya. Tapi dari sudut itu kita boleh kontrol dan juga kita boleh ambil tahu setiap lock yang anak kita buka dan apa saja. Itu adalah konsep yang lebih tepat daripada kita nak menggunakan aplikasi yang perlu diinstal dalam telefon anak itu sendiri. Okey. Baik, saya terfikir soalan inilah kepada Dr. Gashina kan. Kita bercakap berkenaan si pesalah seksual ini, cara kelakuan mereka, cara mereka orang kata groom seorang anak itu supaya akur dengan permintaan dia. Tapi bagi perspektif seorang anak pula, kita melihat mangsa yang berusia di antara 2 hingga 16 tahun ada di antara yang boleh berfikir juga. Mengapa mereka boleh tergerak untuk menuruti kehendak pelaku ini dan mungkin tidak melakukan sebarang laporan polis ataupun memberitahu kepada ibu bapa dan sebagainya. Mengapa ini berlaku, Doktor? Soalan ni jawapannya sebenarnya kompleks sebab dia bergantung kepada MO bagaimana seorang pemangsa pedofilia mensasarkan kanak-kanak itu. Kadang-kadang kanak-kanak itu terlampau sayang kepada pedofilia dia sampai dia memang tak akan buat laporan. Kemudian ada kadang-kadang kanak-kanak menyifatkan tingkah laku seks itu adalah satu kelaziman. Dia dah biasa, dah satu habit. Jadi akan memikirkan tak perlu nak buat laporan pun. Dia banyaklah. Ada setengah individu berpendapat bahawa dia akan menyalahkan kanak-kanak tersebut. Kenapa dia bagi peluang? Kenapa dia masa dan membolehkan pelaku melakukan jenayah terhadap dia. Ini akan menimbulkan rasa bersalah pada diri kanak-kanak tu. Dan dia pun secara tidak langsung mengatakan bahawa kalau dia buat laporan, dia pun pula akan kena tangkap. Kesan kepada kanak-kanak ini adalah
bergantung sama ada boleh jangka masa pendek, jangka masa ataupun sepanjang hidup. Kerana yang dihadapi tu. Ada setengah kanak-kanak dia memang akan terus berubah di mana bila dia besar, dia yang mensasarkan kanak-kanak. So nak buat laporan ni kerja dia adalah kompleks. Kadang-kadang memang akan berlalu bertahun-tahun. Kanak-kanak akan buat laporan, hanya akan bagi tahu apabila dia besar kelak dengan suami ataupun dia punya isteri. Barulah tahu dia ni sebenarnya mangsa pedofilia masa dia kecil. Jadi adalah sangat penting bagi ibu bapa untuk melihat tingkah laku kanak-kanak itu sendiri. Perubahan tingkah laku dari aspek dulu dia kuliah, dia mudah rapat dengan orang. Sekarang ni dia dah mula tarik diri. Dia telah mula menyembunyikan diri daripada pantauan ibu bapa. Sebagai contoh, apabila dia nak guna gadget, dia akan tutup cepat-cepat. Bila ada ataupun orang dewasa di keliling dia. So kita boleh lihat benda-benda macam tu. Yang penting di sini adalah jangan buka peluang dan ruang kepada orang lain untuk manipulasi kanak-kanak. Okey. Dikatakan sebagai contoh, setengah ibu bapa kata biarlah cikgu mendidik. Biarlah orang lain mendidik. Biarlah dia nak bergaul dengan sesiapa dia nak. Biarlah kehidupan mengajar dia macam mana nak hidup. Oleh kerana gunakan alasan tu, inilah jadi dia. Kanak-kanak menjadi mangsa pedofilia. Betul. Saya fikir ini macam mungkin sedikit sebanyak budaya kita, budaya orang Asia ni yang mungkin kita sebagai ibu bapa kita malu nak bercakap tentang unsur-unsur seksual sebagainya dengan anak kita, dan mungkin sebab itu dia mula belajar daripada tempat luar dan sebagainya. Kalau kita nak bincangkan, kita perlukan banyak masa lagi, tapi saya rasa kedua-dua panel kita telah pun menjawab begitu banyak Untuk satu rangkuman lah daripada Encik Rizman sendiri. Untuk melihat seseorang pelaku itu berleluasa selama bertahun-tahun dan kita agak risau keadaan seperti ini, apa yang boleh kita lakukan sekurang-kurangnya sebagai satu perlindungan, mungkin daripada segi orang kata firewall ke apa-apa ke, yang boleh kita lakukan untuk memastikan anak kita tak terdedah pun dengan ancaman seperti ini, Cik Rizman? Okey, yang pertama sekali, untuk elakkan anak terdedah, kurangkan anak daripada menggunakan social media, terutama yang umur 12 tahun ke bawah. Sebab kita tahu umur 12 tahun ke bawah tak boleh pakai Facebook, tak boleh pakai Instagram. Tetapi kita sebagai ibu bapa ni, janganlah kita sendiri yang tolong registerkan Facebook untuk anak, tolong registerkan Instagram untuk anak. Sebenarnya kita sendiri yang membuka peluang benda tu berlaku. Sedangkan kadang-kadang anak di Malaysia umur 1 tahun, 1 hari dah lahir di Malaysia pun tiba-tiba dah ada akaun Instagram. So sebenarnya kita sendiri yang dewasa ni kadang-kadang membuka peluang kepada golongan-golongan pedofilia ni untuk attack pada diri kita dan keluarga kita sendiri. Itu benda paling asas yang perlu kita buat dan kita perlu kesedar. Ya, ironinya kita memang nak menjaga anak-anak kita kan, tapi anak-anak kita sendiri sebenarnya yang dapat peluang itu. Secara ringkasnya kepada Prof, apa mungkin pesanan kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin menyaksikan kami di MHR ini supaya anak mereka tidak terjerumus kepada kes pedofilia ini? Silakan, Prof. Okey, bagi saya lah pesanan yang saya ingin sampaikan kepada ibu bapa dan penjaga di luar tu, pertama, jagalah dan didik anak-anak dengan elok. Kalau benda ni walaupun dia adalah dianggap sebagai tak wajar nak dikongsikan dengan kanak-kanak, zaman dulu boleh lah, zaman sekarang tak boleh. Kerana internet begitu mudah dan senang untuk dapat akses. Sebelum diajar oleh orang-orang yang tidak baik, yang jahat, berniat jahat kepada anak kita, baik kita mengajar mereka dulu apakah hubungan seksual yang dibenarkan dan tidak benar. Saya tidak kata tunjuk mereka, tak, itu lain. Tapi lebih kepada bagi fahaman kepada mereka apa yang boleh dilakukan. Tindakan yang memang kita kata tak boleh langsung. Jangan mudah serahjakan anak kepada orang lain dan kita jangan mudah percaya kepada orang lain. Terutama jika dia kata nak keluar tu, bagilah tumbangkan anak-anak anda. Okey. Mungkin Prof, kita saya masa benda percaya. Okey, baik Prof, kita dapat apa yang Prof katakan tadi. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Geshina Ayu Mansaat, dan juga terima kasih juga kepada Cik Rizman. Dan apa yang mereka berdua katakan tadi, kita harus ambil maklum untuk kita menyarankan untuk anak-anak kita juga ni. Kita takutlah kadang-kadang kes-kes sekarang ni kan media sosial kan berlambak dan sebagainya. Betul. Kita takut dengan menghantar gambar secara media sosial itu pun menjerumus kepada terjadinya perkara ini. Boleh dieksploitasikan. Saya kira keterbukaan kita sebagai ibu bapa untuk berbincang, berkomunikasi dengan anak-anak kita berkenaan perkara
yang memang susah tu nak berbincang berkenaan seksual dengan anak, tapi ini yang perlu dilakukan supaya anak kita tidak cari unsur lain untuk mengajar mereka. Itu yang paling penting sekali. Okey, kita akan berehat seketika, Fad. Kita dah berehat, lepas tu kita nak bercakap tentang dekorasi barang klasik dan juga barang terpakai yang boleh kita kitas semula untuk jadikan halaman rumah kita cantik berseri. Betul. Segalanya di Malaysia hari ini. Baik, hidupkan bagi anda bersama dengan saya Fazli dan Sofia di Malaysia. Hari ini kita dah pun memasuki segmen Medsos. Kita dah bercakap tentang vaksinasi untuk remaja. Kita faham ada beberapa buah negeri yang dah pun mencapai 80% populasi dewasa untuk kadar vaksinasi. Tetapi negeri Sarawak, mencipta sejarah pada hari ini di mana 76,400 remaja di Sarawak menjadi kumpulan pertama untuk melakukan proses vaksinasi di sana. Betul. Kita terus bersama dengan rakan tugas kita Kadir Edison, wartawan TV3 di Kuching, Sarawak untuk memberikan gambaran sebenar. Hari ini adalah hari pertama untuk PICK dalam kalangan remaja hari ini. Kita terus bersama dengan Kadir Edison. Silakan. Silakan Kadir. Okey, kita ada mungkin ada masalah audio di situ. Jadi seperti mana yang kita mungkin kita akan 18 tahun dan saya difahamkan okey dah ada dah. Okey, silakan Kadir. Mula beroperasi sejak dari jam 8.30 pagi tadi dan ibu bapa mula datang ke PBB ini membawa anak-anak mereka seawal jam 7.30 pagi. Dan saya juga difahamkan pada jam 11 pagi nanti Ketua Menteri Sarawak iaitu Datuk Petinggi Abang Johari Tun Aupeng akan datang melawat dan meninjau proses pemberian vaksin COVID-19 kepada remaja berumur 12 hingga 17 tahun di PPV Klinik Kesihatan Telaga Air ini. Dan bagi melancarkan proses ini saya difahamkan seramai 30 kaki tangan yang bertugas hari ini yang terdiri daripada sekolah guru-guru daripada sekolah menengah kebangsaan Seri Matang, kaki tangan klinik kesihatan kampung Telaga Air ini sendiri serta ahli rukun tetangga yang bertugas melancarkan proses pemberian vaksin di sini termasuk yang menjaga lalu lintas. Dan dan bersama saya sekarang ini ibu kepada salah seorang pelajar yang mendapat suntikan vaksin COVID-19 hari ini iaitu Muhammad Zahidi Zaidi dan ibu beliau adalah Ratna Saimin. Baik Puan, bagaimana pendapat Tuan Puan berkenaan dengan inisiatif kerajaan memberikan suntikan vaksin COVID-19 ini kepada pelajar ataupun remaja di bawah umur 18 tahun ni, Puan? Baik, terima kasih. Secara peribadi sebagai ibu kepada remaja-remaja yang merupakan kumpulan pertama menerima vaksin hari ini, saya merasa bersyukur dan sangat bertuah kerana mereka merupakan kumpulan pertama yang dipilih untuk menerima vaksin iaitu jenis Pfizer, dan ini saya merasakan bahawa keyakinan untuk mereka kembali ke sekolah adalah amat tinggi dan kita mengharapkan mereka akan terus kekal selamat dan apabila mereka kembali ke sekolah kelak keadaan ini akan bertambah pulih dan saya rasa ini memberikan keyakinan diri kepada saya lah sebagai ibu bapa untuk melihat mereka kembali semula ke sekolah. Dan saya rasakan ini merupakan satu inisiatif yang terbaik daripada kerajaan. Terima kasih untuk memberikan fokus kepada kumpulan anak-anak remaja di bawah 18 tahun menerima vaksin untuk pelajar ini. Okey, terima kasih Puan. Baik, untuk pemberian vaksin hari ini seramai 375 pelajar daripada sekolah menengah Seri Matang ini. Mereka ini merupakan kumpulan pertama dari seluruh Sarawak yang difahamkan seramai 76,000 iaitu 76,400 pelajar yang mendapat suntikan vaksin pada hari ini. Dan PVV ini saya difahamkan akan terus beroperasi untuk hari ini sehingga jam 3 petang nanti. Dan itu saja yang dapat saya kongsikan kepada penonton di luar sana dan kembali kepada rakan setugas di Seri Pentas.
Okey, terima kasih Kadir Edison. Ya. Kita harapkan yang terbaik, semoga dipermudahkan segalanya. InsyaAllah. Ialah remaja-remaja ni menjadi yang kata golongan yang seterusnya untuk dapat vaksinasi, hopefully 100% lepas ini. Jadi remaja-remaja jangan takut. Macam dewasa yang takut kena suntik apa semua. Alah, relax tak ada rasa apa-apa. Itu dimulakan di Sarawak dan selepas ini ia akan disusuli dengan di wilayah Persekutuan Labuan, KL dan juga Selangor. Negeri-negeri yang dah pun mencapai seperti mana saya katakan tadi 80% populasi dewasa. Kita harapkan yang terbaik dan ada juga yang kata kenapa agaknya Sarawak dah mencapai imuniti kelompok, kenapa kes sekarang melebihi Selangor. Okey, untuk ketahuan anda memang kes tinggi tetapi mereka yang berada di kategori 1 dan 2 mencapai 99% yang terjangkiti. Jadi tak terlalu berat sangatlah kat sana. Ada simptom lah. Yep. Okey, itulah arah yang kita akan tujui. Dan kita akan terus membawakan topik dekorasi barang klasik yang terpakai. Bagaimana seseorang ini mendapat inspirasi untuk menggunakan barang peninggalan arwah ibu untuk dijadikan kehidupan ataupun life dalam ruang rumahnya. Kita bersama dengan Puan Rafidah Nani Afandi, pemilik rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Wow. Itu apa Sofia? Pepatung kan? Pepatung. Kita hari ni special istimewanya Malaysia hari ni kita nak bawakan house tour. House tour. Yes. Kita dah bersedia Puan Rafidah. Yes. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Boleh masuk rumah. Biasanya orang kalau masuk ikut pintu depan kan. Tapi hari ni kita yang biasa kalau masuk ikut pintu belakang ni maknanya dia adalah orang yang sangat akrab dan dekat di hati. Betul tak? Betul. Cuba masuk. Okey, jap. Nak buka kasut. Buka kasut. Okey, saya buka kasut. Assalamualaikum. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Inilah dia rumah kita. Okey, apa yang boleh kita gambarkan di sebelah sudut kiri puan tu? Itu nampak macam ada pinggan mangkuk semua tu. Yang ini ada pinggan mangkuk lama tinggalan daripada arwah mak dulu. Jadi selain daripada kita guna, kita buat display jugalah. Tapi guna semua ni. Dan yang paling saya sayang sekali kat sini, penapis dengan tempat kukur kelapa tu. Itu memang kegunaan arwah mak dulu. Jadi kita simpan. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi ke sudut lain pula. Ya. Kita bawa saya ke satu tempat yang ini dapur lama. Dapur minyak tanah. Tapi yang ini dah tak boleh guna lagi dah. Kita just buat display saja. Ini sebenarnya jumpa. Lepas kita buat balik, adjust balik. Ini pemuka telur untuk buat kuih bahulu. Ada banyak sebenarnya. Ada yang simpan. Okey, kalau yang ini namanya capah. Biasa kalau dulu-dulu dia guna capah ni untuk parut kelapa kat dalam ni. Parut dan kerak kat dalam ni. Jadi kelapa dia tak terabur lah kan. Yang ini bekas kuih dulu-dulu. Daripada kayu. Betul. Sekarang dah guna Tupperware. Tu ABC satu? Mesin ABC. Ini sebenarnya memang kesayangan lah sebab ada orang hadiahkan mesin ni. Kalau ikut harganya sekarang sangat mahal kan, tapi Alhamdulillah dapat terima. Okey, saya nak tahulah dekat dalam rumah ni puan, saya nak yang paling utama sekali saya nak tahulah apa antara barang yang paling ada sentimental value dan juga barang yang boleh dikatakan sekarang ni mahal lah harganya. Puan, apa dia? Yang mana satu? Yang paling mahal harganya biasanya orang cari pinggan mangkuk dulu lama ni. Sekarang orang memang cari pinggan mangkuk lama. Kebanyakan orang yang datang sini tanya boleh guna ke? Sebenarnya kami memang guna. Jadi dekat kawasan ni kita ada lampu picit lama. Tapi semuanya masih digunakan. Bukan setakat kita display tapi semuanya masih digunakan. Saya nak bawa ke satu ruang yang memang agak bagi saya lebih mengingatkan kepada arwah mak. Baik. Silakan. Dekat ruang mana tu? Ini TV. Sejujurnya dekat rumah ni memang tak pernah ada TV sehinggalah ke tahun lepas. Kami tak pernah tengok TV. Jadi tahun lepas suami hadiahkan TV ni sebab anak-anak dah besar. Jadi saya pula tak suka dengan rupa bentuk barang moden. Jadi kami decide untuk buatkan frame macam ni menggunakan papan-papan lama daripada reban arwah mak sendiri. Jadi bila tengok ni teringatlah arwah mak, teringatlah reban-reban dia dulu kan. Sama juga macam dengan zinc ni daripada zinc reban lama arwah mak. Dulang-dulang arwah mak yang kita letak kat sini
Ini mesin lama, mesin kakak ipar. Jadi simpan kat sini lah. Kita tak nak ubah bentuk asal dia supaya dia kekal kat sini. Kita ada lagi ruang yang ada banyak barang-barang yang kita pamerkan. Okey. Secara ringkas Puan, masa tidak mencukupi tetapi ini yang terakhir. Sebagai contoh, ini semuanya ada barang-barang pemberian daripada mak dan abah mertua saya. Jadi saya DIY kan bekas frame ni untuk letakkan barang-barang ni. Kiranya ruang ni khas untuk mak mertua lah kira-kiranya. Jadi di ruangan ni ada kipas lama, ada mesin type lama. Lampu lama ni sebenarnya dah rosak tapi suami saya betulkan balik, dah boleh guna. Kiranya barang-barang kat sini ni semua ni adalah hasil simpanan suami saya. Dan yang paling saya sayang, meja ni kami DIY sendiri dan kaki dia ni saya guna kaki mesin jahit lama, pemberian daripada kawan baik. Wah, terima kasih banyak Puan. Kawasan ni memang ruangan untuk mak lah. Ini adalah baju untuk ini baju arwah mak saya. Okey, baik. Kalau nak buat house tour ni, saya rasa tak cukup ni 80 minit ni. 4 minit setengah ni. Maknanya pagi dengan saya kena datang kat sini kot. InsyaAllah. Memang nak datang lepas ni. Siaplah nanti. Okey Puan, kita ucapkan terima kasih. Kerana sudi. Ya, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa dan menunjukkan kita bagaimana setiap sudut rumah kita tu boleh dipenuhi dengan kenangan sampai bila-bila pun. Asalkan kita pandai menghiasi dengan dekorasi bahan antik. Ya, betul tu. Okey, kita nak berhenti berehat. Banyak lagi akan kami bawakan. Kita nak bercakap tentang ni artis kita, Yoni Boy, Ashraf Nasir dan juga Zain Nakal. Sekalinya di Malaysia hari ini sebentar lagi. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, Fazli Fuad dan Safia Nur Solihatun. Dan kita akan bertanya khabarlah ke artis-artis kita dengan pertaruhan terbaru mereka, Tak Sangka. Kami pun tak sangka dapat menemui ketiga-tiganya pada hari ini. Okey, kita terus saja bersama dengan Yoni Boy, Zain Nakal dan Ashraf Nasir. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Okey, kat rumah ya semua? Okey, kita tanyakanlah berkenaan dengan Tak Sangka ini. Bagaimana kolaborasi ini datang, mana dapat idea dan setakat ni bekerja bersama-sama ni okey ke tak okey? Yep. Hush, okey ke tak okey? Okey ke kan guys? Tak ada yang tak okey lagi lah. Okey, Yoni lah jawab dulu. Yoni dulu, Yoni. Sebab colour terang sangat ni, kuning ni. Silakan Yoni. Okay, so kolaborasi ni dia terjadi bila kita orang semua get together dalam satu session je lah. Satu session yang kita orang tak expect. So daripada kita orang macam, sebab benda dah lama, like tahun lepas. Jadi daripada get together tu, kita orang macam dapatlah lagu ni dalam satu malam. Wow. Memang magic lah. Satu malam? Satu malam je. Satu malam. Okey, biasanya kalau lagu-lagu macam ni, yalah, kalau dua orang tu duet tu mungkin kita senanglah nak bagi-bagi lirik. Awak nyanyi sini, saya nyanyi part ni kan. Tapi tiga orang ni macam mana nak menyusun untuk siapa yang menyanyi dulu ke atau bagaimana penyusunan lagu ini sendiri? Silakan. Siapa? Ashraf mungkin ataupun Yoni Boy? Ni Zain Nakal. So masa dalam karya lagu Tak Sangka ni kita betul-betul tengok feeling masing-masing lah. So saya ingat lagi ini juga pertemuan kali pertama saya dengan Zain Nakal sebab saya dah memang kenal Yoni pada waktu tu. Dan bila kita nak buat projek ni perasaan tu tiba-tiba datang lah. So yang first masukkan melodi tu Zain, dan kemudian kita ada chorus pada Yoni, and then saya pula pada saya punya part saya cuba matchkan, samakan dengan diorang so that kita boleh gabungkan sekali. So baru macam satu lagu lah. Okey. Bagi mereka yang baru saja menonton, baru saja tahu berkenaan lagu Tak Sangka ni, apakah penceritaan di sebalik lagu ni? Silakan Zain. Okey, untuk penceritaan lagu ni macam tadi Ashraf cakap, kita ada masing-masing punya part. Jadi untuk masing-masing punya part, di mana bahagian saya bawa orang kata tentang apa yang kita alami, which is keadaan sekeliling, orang-orang sekeliling yang ada dengan kita kadang-kadang tak betul, and kadang-kadang kita just nak apa orang cakap
kita just nak buktikan apa yang kita boleh buat, dan kadang-kadang kita tak sangka benda yang kita boleh buat tu jadi, macam lagu ni sendiri lah. So alhamdulillah lagu ni jadi. So video klip ni siapa yang buat kan? Cantik ya. Wow. Shout ni out paling mahal ni lah dia. Kita punya tuan director Takif Sadun bersama production team Atypical Visual dan juga studio Fire Pulse. Team ni memang cukup menarik sebab dia cuma 12 orang. And semua Malaysian dan semua orang-orang muda dalam lingkungan umur 20-an saja. Serius lah. Yes. Untuk nak buat klip video sebegini rupa, adakah ianya menyenangkan bagi pihak artis itu sendiri ataupun sebenarnya lagi rumit sebenarnya? Yoni macam mana? Yoni macam mana? So video ni kita orang ada macam susah masing-masing lah kan, sebab sebenarnya kita nak plan lama dah. Sebenarnya bukan animasi pun kita nak buat asalnya. Dia macam banyak planning sebab PKP, so kita terpaksa macam buat animasi sebab nak release juga lagu ni dalam this year. Saya rasa memang jadilah. Jadi sangat-sangat jadi. Saya rasa sangat fresh dengan pendekatan seperti ini. Kita ucapkan yang terbaik untuk semua. Ada harapan yang pendek tak sikit lagi harapan dan juga pesanan kepada semua peminat anda bertiga hari ini. Alright. So pesanan kepada yang melihat Aimisha pagi ni dan kepada yang mendengar lagu Tak Sangka, terima kasih banyak-banyak kerana mendengarkan lagu Tak Sangka, dan keep stream dekat all digital platform yang berada sekarang, and kita pun telah berada di nombor 2 trending untuk muzik, dan kita dah mencapai 800,000 dalam masa 2 minggu. So insyaAllah kita akan dapat lebih. Amin. Okey. Ini atas permintaan ramai ni. Kita nak dengarkan suara pagi kalian bertiga. Belanja sikit je. Belanja sikit je. Boleh tak? Special dekat Malaysia hari ni, pada hari ni. Boleh tak? Boleh? 2, 1. Boleh. Okey. Jom. Right. Go. Let's go. Okay, aku start. Jangan cari aku, bila aku berhilang. Manusia mau senang tapi tak semua mau berkorban. Dari apa yang mereka katakan, ada yang jawab jujur tapi selebihnya kuat beralasan. Tak sangka mereka cepat berubah. Tak sangka kau hanya nak cari salah. Kau salahi aku, menyebelahi aku, tikaman dari belakang, tinggal hati yang berlubang. Okey, terbaiklah Zenaka. Terbaik. Itu belum masuk lagi 2 berdua tu. Betul. Kita simpan kat semua. Kita ucapkan terima kasih kepada bertiga, Yoni Boy, Zenaka dan juga Ashraf Nasir. Terbaik tak sangka. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright, kita dah pun sampai ke penghujung siaran pada hari ini, Sofia. Esok akan kami bawakan, ini tahniah kepada skuad Paralimpik negara kita. Hebat. Ya, hebat. Kan? So proud of you guys. Yes, betul. Kita nak bawakan esoklah perkongsian berkaitan dengan atlet kita yang dah pun berjaya di skuad Paralimpik. Rangkuman Paralimpik 2020. Kita akan jumpa anda esok. Segalanya di Malaysia hari ini. Saya Sofia. Saya Fazli Fuad. Ya, hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Assalamualaikum.